Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Muhammad Helman bin Muhammad Syahid. Nombor kad metrik ialah 04 DAD 19F1013. Tajuk kumpulan kami ialah definisi etika dan peradaban. Ciri-ciri etika dan peradaban. Yang pertama, bersifat objektif berpandukan kepada prinsip dan dasar yang digariskan. Yang kedua, memenuhi tuntutan peranan dan tanggungjawab. Yang ketiga, menyempurnakan sistem peradaban yang diamalkan atau dipersetujui. Yang keempat, mengandungi peraturan-peraturan tertentu untuk dipatuhi golongan tertentu, iaitu antaranya ialah rakyat, jelata dan sebagainya. Yang kelima, etika dikenali sebagai falsafah moral, merupakan satu cabang falsafah iaitu tentang sesuatu adab ataupun tingkah laku seseorang itu melakukan sifat pribadi. Okey, yang keenam, peradaban ialah keseluruhan hasil penanaman manusia yang meliputi semua aspek kehidupan iaitu secara fizikal, iaitu pembangunan dan jalan raya, ataupun bukan fizikal iaitu aspek sasiah dan tingkah laku. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aswar bin Rosmadi. Nombor metrik 04 DAD 19 F1065. Saya akan membentangkan perkara faktor yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban. Poin pertama, pengaruh keluarga. Kanak-kanak membentuk piawai etika mereka apabila bersepsi mereka mula bertindak balas terhadap kelakuan ibu bapa mereka. Kanak-kanak lebih berkemungkinan untuk menerap piawaian etika yang tinggi apabila mereka melihat ahli keluarga mereka berpegang pada piawaian yang tinggi seperti bercakap benar serta menerima ganjaran kerana mengikutinya dan dihukum jika diingkar kepada piawaian tersebut. Poin kedua pula ialah pengaruh rakan sebaya. Apabila kanak-kanak memasuki sekolah, mereka dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya yang berinteraksi dengan mereka setiap hari. Sebagai contoh, jika rakan sebaya seorang kanak-kanak yang terlibat dengan kegiatan mencuri barangan kedai, melakukan vandalisme atau menyalahgunakan dadah, maka kanak-kanak itu mungkin mengambil keputusan untuk melakukan perkara yang sama. Sebaliknya, jika rakan-rakannya mempunyai piawaian etika yang lebih tinggi dan menolak kelakuan tersebut, kanak-kanak berkenaan mungkin akan menerap piawaian tinggi. Poin yang ketiga pula, pengalaman hidup. Pelbagai peristiwa positif maupun negatif membentuk kehidupan manusia dan mempengaruhi kepercayaan dan kelakuan etika kita. Peristiwa-peristiwa ini merupakan sebahagian daripada proses pembesaran dan menjadikan kita lebih matang. Sebagai contoh, seorang yang mencuri dan tidak tertangkap tidak akan berasa kesal dan akan terus mencuri. Walau bagaimanapun, seseorang yang telah tertangkap mungkin berasa sangat bersalah sehingga mengubah piawaian etikanya dan memastikan dirinya tidak akan lagi mencuri pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rinali bin Zainal Umar, nombor kad metrik 04 JID 19F1046. Saya akan menerangkan tajuk kebaikan dan keburukan etika yang ditunjukkan ketika ini. Terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang kebaikan dari segi individu yang beretika mendapat kebaikan fizikal.
keterangan jiwa dan perasaan. Individu yang beretika juga dapat menyiasati diri ataupun kepribadian yang baik kerana beliau memelihara dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Masyarakat mengiktirafnya sebagai orang yang berbudi tinggi. Dari segi keluarga, etika dalam keluarga memainkan peranan yang penting dalam pembentukan keluarga yang beretika. Ikatan yang erat berdasarkan etika kekeluargaan yang demikian dapat mewujudkan keharmonian. Oleh yang demikian, keamanan dan keakraban rumah tangga dapat menjalin keutuhan keluarga. Seterusnya, dari segi masyarakat, kepentingan etika dalam sebuah masyarakat tidak dapat dipertikaikan kerana ia dapat memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan yang berterusan. Masyarakat yang beretika juga dapat membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari masalah-masalah sosial seperti pembuangan bayi, rompakan, penghidupan haram dan seumpamanya. Seterusnya daripada segi keburukan, dari segi individu, seseorang akan berkelakuan kurang baik seperti bercakap bohong, tidak menepati apabila berjanji dan sebagainya. Dari segi keluarga pula, hidup dalam keluarga tidak akan aman dan harmonis sering menghadapi masalah. Dan dari segi masyarakat pula, mereka akan hidup dalam keadaan yang mementingkan diri sendiri dan kurang bergaul dalam hubungan kemasyarakatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fahmi Dahan bin Muhammad Arif, 04 DAD 19F1120. Ingin menerangkan perbandingan dan peradaban yang ada di dunia ini. Salah satu hal yang menjadi dasar pijakan hubungan Islam dengan agama atau falsafah yang lain adalah Islam tidak akan menghalalkan hal yang diharapkan oleh agama lain dan tidak memerintah hal yang dilarang oleh agama lain. Juga sebaliknya, jika ada agama dan falsafah lain yang memandang binatang yang haram, pernikahan antara agama dan homoseksual sebagai hal yang dihalalkan, Islam tidak akan melarangnya. Menurut Islam, setiap agama dan falsafah yang ada di dunia ini bebas untuk merartikulasikan nilai-nilai yang dianutnya. Sebuah peradaban yang menganut cara pandang sekularisme liberal bebas untuk mengartikulasikan nilai-nilai yang ia anut selama artikulasi tersebut tidak mengganggu atau bahkan dipaksakan kepada cara pandang peradaban lain. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.